أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي برضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-197, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, man uzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Sesiapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata, yakni menerangkan, maka segala kata-katanya dapat mengerti oleh pendengarnya, dan semua isyarat petunjuknya dapat terang dan jelas bagi mereka. Jadi kalam hikmat yang ke-197 ini, Syekh Ibn Atha nak beritahu tentang kedudukan segolongan manusia yang diangkat dan dianugerahkan Allah untuk menjelaskan ilmu-ilmu berkaitan dengan ketuhanannya. Jadi mereka ini dalam istilah ahli tasawuf dikenali sebagai murabbi, mursyid atau sebagainya. Orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebolehan untuk membimbing, untuk menerangkan, menjelaskan dan membimbing manusia untuk secara yang lebih mendalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan memahami tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala secara yang lebih mendalam. Jadi mereka ini dikenali sebagai yang biasa kita dengar sebagai mursyid atau murabbi. Ada juga kadang-kadang diguna perkataan dalil dan macam-macam lagi lah. Jadi mereka ini orang yang memiliki kelayakan khusus
sehingga dapat menjelaskan dan membimbing manusia untuk memahami dan mengenali Allah Subhanahu wa taala secara yang lebih dekat, secara yang lebih mendalam. Jadi antara tanda orang itu mendapat keizinan untuk menerang dan menjelaskan perkara-perkara seperti ini ialah keterangan-keterangan dia, kata-kata dia dapat difahami dengan baik. Orang dengar, orang faham molek. Sekalipun perkara-perkara yang diterangkan itu agak mendalam, agak tinggi, tapi dapat difahami, jelas dan terang. Itu antara alamat-alamatnya. Jadi kalau perkara itu perkara yang mudah, lebih-lebih lagi. Tapi kalau perkara-perkara yang sukar pun, yang susah pun, tapi bila diterangkan oleh orang yang seperti ini, dapat ditangkap dan difahami dengan mudah. Kecuali si pendengar itu berat doa lalu. Maksudnya orang yang mendengar itu tidak ada asah langsung, tidak ada persediaan langsung, mungkin mereka tak dapat nak faham lah. Tapi kalau dia ada asas-asas yang baik, sekalipun perkara yang cuba nak dijelaskan itu agak mendalam, agak halus dan tinggi, dapat dipahami insya-Allah. Sebab itu ada kelainan sikit ilmu tasawuf ini berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Orang yang dapat faham ilmu ini secara yang lebih mendalam ni ada dua golongan. Ghalibnya lah. Pertama sekali orang yang memang pintar, memang bijak. Akal dia tu memang jenius. Akal yang bijak, dia boleh memahami dengan kekuatan akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itu pun masih terhad lagi kefahamannya. Golongan yang kedua, golongan yang dari segi penguasaan ilmu dan kepintaran mungkin tidak tinggi, tapi hatinya agak jernih, atau disebut sebagai ahli suluk, ahli riyadah. Dia biasa membersihkan hati dengan amalan-amalan khusus. Dari segi akal dia tu taklah cerdik sangat. Kata jenis, tak jenis, taklah pintar sangat. Kemudian dari segi penguasaan ilmu, taklah banyak macam orang lain, taklah seperti orang yang mengaji kitab dan sebagainya. Tapi dia memiliki naluri yang jernih hasil daripada amalan riyadahnya. Golongan ini juga termasuk golongan yang akan faham dengan baik ilmu seperti ini. Jadi kesimpulan mudahnya, ada dua golongan yang dapat memahami secara yang lebih khusus tentang ilmu tasawuf ni. Satunya tadi orang yang memiliki ilmu yang agak mendalam, pintar, cerdik, dia dapat faham dengan akal, sebahagiannya dapat difahami dengan akalnya. Yang kedua ni orang yang hatinya agak jernih sikit, dia boleh tangkap, dapat menerima dengan baik kehendak-kehendak ilmu tasawuf ni. Sebab itu kalau kita kaji dua tokoh besar secara perbandingan, Al-Ghazali dan Ibn Sina. Dua-dua tokoh ni dari segi kepintaran memang pintar. Bab kepintaran dua-dua ni memang pintar. Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang dan menjuarainya. Ibn Sina dan Al-Ghazali. Cuma Al-Ghazali ni kehidupan dari segi tempoh masanya kediang sikit daripada Ibn Sina. Ibn Sina ni dulu lagi. Tapi dua-dua ni dari segi penguasaan ilmu memang sama naik lah. Orang yang pintar dan bijak. Tapi dalam bab ketuhanan ini, dua-dua ni, Al-Ghazali dan Ibn Sina ni, dalam menjelaskan tentang hal-hal kerohanian, hal-hal metafizik ni, hal-hal alam ghaib ni, banyak persamaan.
Tetapi kat mana bezanya? Bezanya Al-Ghazali memahami semua itu dengan mata hati dia. Ibn Sina dengan ketajaman akal dia. Allah Ta'ala beri kecerdikan dia itu dapat memahami banyak perkara tentang hal-hal kerohanian, hal-hal alam metafizik ni, aspek-aspek yang di sebalik tabir ni. Padahal dia bukan, Ibn Sina ni bukan ahli yang dianggap sebagai orang yang menekuni amalan-amalan penyucian jiwa seperti Al-Ghazali. Tapi dengan akal dia dia boleh faham. Walau bagaimanapun, tidak semua perkara dapat dicapai dengan akal. Cuma nak kabarnya, dia boleh faham banyak perkara juga. Dia menulis kitab-kitab tentang rahsia diri manusia ni sangat mendalam. Sehingga ada orang keliru dengan Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali pattern lain, Ibn Sina pattern lain. Lain sikit. Nak beritahu, kabarnya Ibn Sina ni dia dapat menyelami semua itu dengan akal dia. Tapi masih terbatas. Ada benda-benda yang tak dapat diselami lah. Orang yang diizinkan itu, jadi orang yang mendapat keizinan untuk menjelaskan rahsia ilmu tasawuf ni, ialah yang berbicara lillah wa billah wa fillah. Digunakan 3 istilah sini. Jadi orang-orang yang memiliki 3 perkara ni, insya-Allah dia ni, kalau dia menjelaskan tentang hal-hal ketuhanan, hal-hal kerohanian, dapat difahami oleh orang dengan baik dan jelas. Pertama sekali lillah, iaitu orang yang murni hatinya, jernih hatinya, sehingga kosak hatinya itu tidak ada tujuan-tujuan lain selain daripada mencari redha Allah. Orang yang murni jiwanya, tulus hatinya, ikhlas hatinya, sehingga kosaknya itu tidak ada lagi campur aduk dengan riak, dengan itu tak ada dah. Semata-mata lillah, satu alamat dia. Allah Ta'ala bersihkan hatinya dari segi tujuannya. Yang kedua disebut sebagai billah. Kalau lillah itu maknanya kerana Allah. Kerana Allah dengan arti orang yang hatinya itu dibersihkan dan dijernihkan sehingga segala aktivitinya itu sama ada ibadah atau bukan ibadah, maka dihadapkan mencari redha Allah. Ibadah apatah lagi. Yang bukan ibadah pun semua itu dijadikan sebagai wasilah untuk mencari redha Allah. Kita ni ibadah tu pun tak tentu kadang-kadang. Separuh lillah, separuhnya capur dengan tujuan-tujuan lain. Ada kala pengaruh-pengaruh riak pun ada juga kadang-kadang ni mari. Ini tak, ibadah lebih-lebih lagi. Tapi yang bukan ibadah pun dilakukan semua itu mencari redha Allah. Pekerjaannya, kehidupannya, usahanya, segala tindakan-tindakannya, aktiviti kehidupannya itu dihalakan mencari redha Allah. Ini golongan lillah, inilah antara ciri pertama orang yang diberi kelayakan oleh Allah untuk memahami dan menjelaskan rahsia ini. Yang kedua disebut wabillah. Wabillah, billah lah bahasa kita, dengan Allah. Apa arti dengan Allah? Iaitu orang yang disuci bersihkan hatinya sehingga hilang keakuan dirinya, sehingga dirasakan semuanya itu adalah dengan kurnia Allah, dengan hidayat Allah, dengan taufik Allah, gerak daripada Allah, pertolongan daripada Allah, sehingga dia sudah tercabut keakuan dirinya. Keakuan dirinya itu sudah tercabut. Bila keakuan diri tercabut, maka sudah tidak ada lagi ujub, takabur dan sebagainya. Kalau hak pertama tadi itu lillah, bila dapat dicapai akan tercabut riak,
Amalnya itu dihalakan, ditujukan mencari redha Allah semata-mata. Tak ada dah tujuan-tujuan lain, riak dan sebagainya, tak ada. Tapi kalau billah ini bukan saja tak ada tujuan lain, tak ada campur tangan riak, tapi ujub dan takabur pun tercabut. Kalau hak pertama saja tu ada kemungkinan. Kalau lillah saja, dia mencari redha Allah, kadang-kadang dia sakut dari segi keakuan dirinya. Kadang-kadang mari perasaan tujuan kerana lain dari Allah tak ada lah. Hatinya ikhlas lillah, murni lillah, tak ada kerana yang lain, tidak ada riak. Tapi kadang-kadang dia sakut dari segi timbul keakuan diri, sehingga kadang-kadang tercemar dengan perasaan ujub, bangga diri, bahkan jadi takabur ada kalanya. Ini timbul juga kadang-kadang, mari gerak-gerak tu dalam hati. Tapi bila seseorang itu billah, iaitu pada waktu jiwanya dijernihkan sehingga merasakan segala gerak-gerinya, segala ibadahnya dikurniakan Allah, dihidayatkan Allah, ditaufikkan Allah, cabut, tercabut dari dalam hatinya itu ujub, takabur dan sebagainya. Jadi billah ini ternyata lebih kukuh daripada lillah. Bermula dengan lillah, bila jiwa manusia ini menjadi lebih murni, lebih bersih, lebih jernih, dia akan naik kepada billah. Kemudian wa fillah. Istilah fillah ini dijelaskan dengan bermacam-macam penjelasan. Bahasa kita, fillah ini pada Allah. Tapi apa artinya? Huraian yang agak sederhana tentang fillah ini pada jalan Allah. Yakni segala perkara itu dilakukan dalam rangka dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fillah. Tapi istilah fillah juga dijelaskan secara yang lebih dalam sikit, iaitu orang yang mengalami suatu istilah yang saya nak sebut tapi tak nak perinci sangatlah, dah nak perinci sangat, iaitu fana istilahnya. Orang yang dikikis bersih hatinya daripada sifat-sifat keakuannya, dipanggil fana. Fana bahasa kita binasa. Bukan binasa mati dia, hancur dia, hancur berkecah, cabut sekatas-sekatas, bukan. Yakni sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keakuan dirinya itu tercabut dari hatinya, dikikis bersih. Maka dinamakan istilah fana. Jadi kita tak nak perinci istilah itu, cuma nak beritahu, nak memahamkan dulu apa arti fillah. Fillah dari sudut yang agak tahau sikit, dengan arti perjalanan yang ditempuh itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yakni segala aktiviti ibadahnya, bukan ibadahnya, itu adalah dalam rangka dia untuk dekatkan diri kepada Allah. Tapi fillah dalam istilah yang lebih mendalam sikit, iaitu orang yang sudah dicabut bersih hijab-hijab hatinya, keakuan dirinya, mazmumahnya macam-macam, sehingga dia hanya menyedari, merasai kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudahnya, kita ambil copeng je dah lah, tambah lagi banyak angle sangat. Sebab saya sebut sudut ni sebab banyak orang cakap. Orang Suluddin pun cakap, lebih daripada tu tak bercakap sebab orang Suluddin tak pernah cakap. Kita sebut orang Suluddin biasa cakap, iaitu disebut sebagai tauhid af'al. Itu sebenarnya baru satu cabang je, satu angle je baru, iaitu dia rasa tak ada daya upaya melainkan Allah semata-mata. La haula wala quwata illa billah. Bukan saja ilmu, tapi zauqnya. Bukan saja pengetahuan, tapi cita rasanya, rasa hakikat. La haula wala quwata illa billah. Tercabut
keakuan dirinya, daya upaya dirinya cabut dari dalam hatinya, sehingga dia hanya menyedari yang maha kuasa hanyalah Allah, yang maha menentukan hanyalah Allah. Itu contohnya. Tapi itu hanya satu bahagian, satu sudut daripada fillah ini. Kerana Allah, dengan pertolongan bantuan Allah, dan di dalam tuntunan hukum Allah. Jadi yang diterjemah yang ketiga tu adalah terjemahan yang pertama saya sebut tentang fillah tadi tu. Dalam tuntunan hukum Allah, yakni mengikuti laluan mencari redha Allah. Yakni apa yang dibuat itu adalah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan perintah Allah, ataupun pada jalan Allah. Jadi fillah itu pada Allah itu juga bermakna itu. Fillah dengan arti pada jalan Allah, dengan arti segala perjalanan hidupnya itu adalah selaras sesuai dengan perintah-perintah Allah. Tapi itu salah satu dari maknanya. Makna yang kedua yang saya sebut tadi itu. Hamdun bin Ahmad bin Imarah Al-Qassar ketika ditanya, mengapakah kata-kata orang-orang dahulu jauh lebih berguna dari ajaran kita kini? Jadi Hamdun Al-Qassar ini, bila orang tanya dia, kenapa kata-kata, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran orang-orang dahulu kala itu lebih berkesan berbanding dengan kita hari ini ni? Dah lekat molek orang dengar. Kalau alim ulama dulu, ajaran-ajaran, nasihat-nasihatnya itu menusuk sampai ke dalam hati, membuka minda dan fikirannya, menembusi perasaan jiwa dan perasaannya. Itu kata-kata orang dulu kata. Tapi kita hari ini ni dok gitu ni. Orang tanya Hamdun ni, mana jadi gini? Sebab apa boleh jadi gini? Jawabnya, kerana mereka bicara, yakni berkata untuk kemuliaan Islam. Kerana orang dulu kala kata Hamdun Al-Qassar ni, orang alim ulama kita yang dulu kala itu, mereka tulus, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Tak maaf saya nak kata, hari ni kadang-kadang kita banyak jual dengan Islam. Tak maaf banyak. Saya tak mahu tulis situ sini, tapi orang kita hari ni banyak berniaga dengan agamanya. Na'udzubillah. Banyak, saya tak kata semua, banyak. Kadang-kadang agama itu menjadi barang dagangan. Kadang-kadang seolahnya mata wang untuk beli barang, untuk dapatkan sesuatu. Kadang-kadang berlaku seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Tapi orang dulu dah untuk demi kemuliaan Islam. Kadang-kadang berlaku. Dan tidak semua. Ada kadang-kadang berlaku. Ialah orang yang banyak pembacaan, banyak penelitian dalam fenomena masyarakat, dia takaklah apa yang saya kata tadi itu. Dia banyak tengok cerita-cerita masyarakat, kisah-kisah ni, kisah ni, dia takak macam mana. Kadang-kadang setengah golongan dalam masyarakat kita hari ini, na'udzubillahi min zalik, agama itu sudah menjadi semacam mata wang untuk membeli, mendapatkan sesuatu. Na'udzubillah. Untuk kemuliaan Islam dan keselamatan jiwa. Jadi mereka ini tulus, ikhlas. Bicara mereka itu tak ada tujuan lain, untuk kemuliaan Islam, untuk keselamatan jiwa manusia, dan untuk mendapat keredaan Allah. Jadi semua ini ni termasuk di dalam kalimah yang pertama tadi tu, iaitu lillah. Itu
Itu. Jadi percakapan mereka ini, nasihat mereka ini, tutur kata mereka ini didengar oleh orang dengan baik. Sedang kami bicara untuk kemuliaan diri. Ni na'udzubillah. Kita hari ni capur selit. Kita bercakap-cakap dalam masa yang sama, kita nak tunjuk diri kita juga. Tu dia. Tak sedar kadang kita tak sedar ni. Na'udzubillah. Minta berlindung dengan Allah. Cakap-cakap selit celah tu untuk naik, nak tunjuk diri kita. Kadang-kadang berlaku. Kemuliaan diri dan mencari dunia tadi, yakni menggunakan hal-hal keagamaan sebagai barang untuk memperolehi habuan keduniaan. Mendapat habuan keduniaan dengan beberapa pelaksanaan agama tidak dilarang. Jangan salah faham. Kita mendapat sesuatu, kita mengajar orang ngaji, lepas tu orang bagi upah kita, tidak dilarang. Tak ada masalah apa. Demikianlah urusan-urusan agama yang lain yang dilaksanakan, kemudian dia mendapat habuan duniawi daripada pelaksanaan itu. Itu tidak dilarang. Yang dilarang dalam tasawuf ini apabila kosak manusia rosak dengan benda itu. Apabila tujuan manusia rosak dan menghala ke situ, itulah yang menjadi rosak. Jadi pokok pakar semuanya balik kepada hati nurani kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan salah fahamlah. Oh, kalau gitu kita ni jadi cikgu mengajar sekolah boleh gaji tak boleh badak. Bukan itu maksudnya. Apa niatnya? Apa tujuannya? Yang dibuat itu dua perkara yang perlu kita tengok. Nak menilai sesuatu ni, dua perkara paling kurang kita kena tengok. Pertama sekali, apa yang kita buat itu bercanggah atau tidak dengan syariat agamanya. Tak bercanggah, sesasa. Yang kedua, apa niat sebenar kita, niat utama kita. Kalau dua ni lurus, maka luruslah. Maka demikianlah segala aktiviti dan urusan yang melibatkan hal-hal keagamaan yang dengannya kita dapat habuan. Tengok dua perkara ni. Muafakat atau tidak aktiviti kita tu, perbuatan kita tu, tingkah laku kita tu dengan tuntutan syariat. Yang kedua, apa niat kita. Jadi ingin saya jelaskan lagi bahawa memperoleh habuan keduniaan hasil daripada semua ini tidaklah dilarang. Dan keredaan penerima, yakni makhluk. Ni susah belaka ni. Payah kita nak selesai ni. Payah kita nak kawal diri. Kemuliaan diri. Termasuk macam kalau saya lah, kalau mengajar sini kadang-kadang mari kat timbul ni. Supaya apa? Supaya kita cakap ni, supaya orang diterima ucapan kita ni, dinilai dengan baik. Dalam masa yang sama tertonjol diri, timbul penyakit-penyakit ni. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada penyakit-penyakit seperti ini. Mencari dunia dan keredaan penerima makhluk. Kadang-kadang kita bercakap, tengok atas orang. Orang tak pernah terima, tak pernah cakap kita bab tu. Tapi kalau orang terima, kita sedap ligang. Kadang-kadang. Ini bahaya juga kadang-kadang. Bila kita tahu sedangkan perkara itu perkara yang hak, tapi kita tahu orang tak pernah pakai, kita tak pernah pakai, tak jadi bahan percakapan kita sangatlah. Jadi kita ni macam milih sikit, musing sikit pengajaran kita. Yang kehendak sebenarnya tak kira lah, ajar lah. Silibusnya gitu lah. Mana-mana pun silibus dia lalu lah. Tapi kita ni kutip. Tajuk ni tak bersedap orang dengar, lakoh. Lakoh ke apa, kita tak bersedap orang dengar. Nak cari tajuk hak sedap, hak kik sikit, sedap orang dengar. Ini
sikap-sikap yang kurang baik. Sebab tu setengah orang tak apa nak mengajar kita. Sebab kita ni ada bab manis dia, ada bab pahit dia. Jadi setengah-setengah penceramah ni tak apa nak bakar kita. Kerana ia kena lakoh ni, bab-bab ada apa sedap ni. Jadi payah lalu. Payah. Jadi pengajian ini ada bab yang menyentuh, ada yang tidak menyentuh, ada tempat yang disukai, ada yang kurang disukai. Al-Junaid berkata, kalimah yang benar itu hanya yang diucapkan setelah mendapat izin. Ini pandangan Junaid ini mendalam sikit lah. Kata Junaid, kalimah yang benar ni hanya dapat diucapkan setelah seseorang tu dapat izin. Artinya apa? Ini khusus sikit untuk pengalaman ahli rohani. Kita awal mengaji ni tak apa nak nampak benda ni. Tapi yang disebut oleh Junaid sini ni adalah menjurus kepada khusus untuk orang yang sudah ada pengalaman di dalam hal-hal kerohanian. Mereka ni bila mereka belum sampai ke tahap diizinkan, mereka tak nak cekap, tak nak kabur benda tu. Kabur kan tak nak faham sikit. Ini pengalaman Junaid. Jadi apa yang disebut oleh Junaid sini kepada golongan yang agak khusus sikit. Kita ni ikut nak sebut je. Tak ada benda-benda. Bak tinggi-tinggi, bak rendah-rendah. Atas kita mengapa? Banyak kita mengapa, banyak kita baca, boleh cakap belaka. Hak dalang pun boleh, hak toha pun boleh. Atas kita mengaji. Tapi dalam ilmu kerohanian ni hal yang khusus tak. Sekalipun dia mengaji banyak tinggi, tapi bila belum sampai diizinkan oleh Allah, dia nak kabur orang. Dia nak cerita. Bila dia cerita, orang tak nampak gambar. Dia pun dah nak jelas dengan baik. Itu dia. Itu maksud kata Al-Junaid. Jadi kata-kata Al-Junaid ini agak khusus sikit kepada kelompok-kelompok tertentu yang menyelami rahsia ilmu tasawuf ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Surah An-Naba ayat 38. Artinya, mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, yakni Allah, dan berkata benar, yakni tepat. Ayat ini pada dasarnya ayat yang berkait dengan ehwal di hari kiamat. Mereka tidak dapat berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, dan mereka akan bercakap benar pada waktu itu. Zahir ayat ini menceritakan tentang ehwal di hari akhirat, yang mana pada hari itu orang yang tidak diizinkan Allah tak dapat nak berbicara apa-apa. Yang dapat berbicara hanya yang diizinkan Allah, dan itu pun dicakap tu, tak boleh nak lebong-lebong dah. Asalnya ayat ni. Tapi Al-Junaid memahami di sebalik ayat ini suatu isyarat sufi. Ada isyarat sufi di sebalik ayat ini, iaitu isyarat sufi yang mana kenyataannya di dunia ini, iaitu orang-orang yang secara orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk menjelaskan hal-hal yang agak khusus dalam tasawuf, mereka tak dapat menjelaskannya kecuali setelah mereka diizinkan Allah, baru mereka dapat berbicara. Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abdul Qadir ni orang Ajam, dia bukan Arab tuling, baka Arab lah, kerana dia Sayyid, baka Nabi, turunan Nabi. Tapi dia ni orang Ajam, bukan orang yang bercakap dan bertutur dalam bahasa Arab. Sebab tu bila pekat-pekat awal dia nak berkuliah tu, bila diperintahkan supaya berkuliah tu, dia gamang sikit. Dalih nak cakap molek. Dalih nak mengajar secara baik. Sehinggalah berlaku suatu kejadian yang saya tak nak sebut di sini, kerana aneh sikit kejadian itu. Barulah Syekh Abdul Qadir boleh bercakap secara terbuka dan difahami oleh orang. Bahkan kata-katanya itu mengandungi hikmah yang sangat mendalam, penuh dengan ilmu dan hikmah kebijaksanaan, sehingga
yang mendengar ungkapan-ungkapan ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir ni bukan saja daripada orang awam, orang ramai, tapi juga dari kelompok-kelompok alim ulama, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli sastra, ahli-ahli ahli sejarah, orang-orang yang ada kepakaran dalam pelbagai bidang, mendengar ajaran-ajaran huraian-huraian Syekh Abdul Qadir dengan jumlah yang sangat ramai. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-197. Kalam hikmat yang ke-198. Kata-kata Syekh Ibn Atta, Rubama barazatil haqaiku maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Kalam hikmat yang ke-198 ni masih berkait rapat dengan kalam hikmat yang ke-197 ini. Lebih berupa pendetailan sikit lagi. Baik, apa artinya? Ada kalanya ilmu hakikat itu nampak pudar cahayanya jika engkau belum mendapat izin untuk mengeluarkannya. Yani seseorang yang belum sampai rohaninya matang untuk membicarakan hal-hal ketuhanan dan kerohanian, tidak matang molek, tak masuk molek. Kalau dia cuba menjelaskan juga, kelabu. Faham tak faham je, nampak tak nampak je. Pudar cahayanya dengan erti tak jelas molek, ataupun tak siapa maksud yang dikendaki. Ada kalanya ilmu hakikat itu nampak pudar cahayanya jika engkau belum mendapat izin untuk mengeluarkannya. Kadang-kadang dia faham hakikat tu, hakikat ilmu ketuhanan dan kerohanian tu dia faham molek, tapi oleh kerana dia belum sampai ke tahap diizinkan, kalau dia cuba nak curah tak jadi, tak clear, tak nampak molek, tapi dia faham. Orang cakap dia faham, dan dia pun kalau dia baca buku kitab-kitabnya pun faham, dan dia sendiri pun dapat memahami dengan baik, tapi tak boleh nak khabar orang. Ini suatu marhalah, satu peringkat dalam pengajian ilmu tasawuf. Dia akan jadi gitu. Dia faham molek dengar orang cakap. Setengah tu kadang-kadang ngaji pun tak, tapi dia boleh faham dengan baik. Dia dengar orang cakap takak molek, nampak jelas, dan dia tahu benda tu, tapi tak dia nak cerita ke orang. Cerita ke orang ngabung-ngabang lalu. Pudar cahayanya dengan tak clear molek, orang tak dapat nak faham dengan baik. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang berlaku dalam perjalanan ilmu tasawuf ni. Benda-benda macam ni dalam ilmu lain mungkin tak berlaku lah. Kalau dia baca, dia faham, dia ingat, dia boleh cerita lalu. Dan tasawuf belum tentu. Dia faham tapi belum sampai tahap dia diizinkan, dia kabur tak nampak molek, tak terang molek, tak clear molek. Ini antara ciri kelainan ilmu tasawuf. Sebab tu kadang-kadang dalam perguruan ilmu tasawuf ni, setengah guru tu kadang-kadang tak mengaji sangat, tapi dia boleh kabur dengan molek, kerana dia dapat benda ni lah. Saya nak beri contoh yang mudah untuk dekatkan kefahaman kita. Kalau kita mengaji kitab hak tu sikit lah. Orang kita panggil kitab martabat 7 contohnya. Ilmu orang tua dulu kitab martabat 7. Kalau kita mengaji kitab dia tu pening sikit. Tapi bagi orang yang mendapatnya, tengok je nampak lalu. Nampak selalu. Bahkan dia boleh menghuraikan keseluruhan kitab tu dalam masa 3-4 minit je. Dia boleh menghuraikan. Boleh hurai cara panjang, boleh hurai cara pendek. Sebab tu
Contoh saya nak beritahu, ilmu seperti martabat 7 dan sebagainya itu, dia boleh jadi ilmu yang sangat susah, mendalam dan panjang huraiannya, dan dia boleh jadi ilmu yang sangat ringkas dan sangat mudah. Boleh jadi gitu. Jadi itu kelainan sikit lah. Jadi nak gaya panjang pun boleh, gaya pendek pun boleh. Kalau dia betul, dia orang yang diberikan Allah arif dalam ilmu itu, dia boleh pilih nak buat gaya panjang berhari-hari, kena molek berbulan-bulan nak syarah tu. Tapi dia boleh buat gaya ringkas 4-5 minit pun, atau 5-6 minit, atau setengah jam lah tu. Cukup untuk memahamkan ilmu itu keseluruhannya. Kenapa begitu? Inilah rahsia dia. Ni. Bila dia belum diizinkan Allah, memang tidak mampu berbicara. Tapi kalau dia sudah sampai diizinkan, dia boleh berbicara, boleh kabur. Gaya panjang boleh, gaya pendek pun boleh. Baik, siapa yang belum sempurna sifat-sifatnya? Maksud sifat-sifatnya itu bukan berarti kudung, bukan berarti tempang, tak sempurna sikap, bukan. Ini sifat-sifat rohaninya. Yang ni orang yang kerohaniannya belum jernih molek, belum diizinkan untuk menerangkan hakikat. Jadi insya-Allah oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu. Akan bersambung huraian ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.